Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Deirdre Bunjai dan saya akan membentangkan hasil laporan dari tita saya. Seperti mana yang anda semua boleh lihat, inilah isi kandungan laporan saya. Saya akan bentangkan pengenalan, kedua tamadun Cina, ketiga agama dan ajaran, keempat budaya dan kesenian, dan kelima bahasa dan sistem tulisan, dan juga akhirnya saya akan membuat penutup. Pengenalan. Tamadun ialah satu proses evolusi yang dialami oleh semua tamadun dunia. Tamadun juga boleh didefinisikan oleh kewujudan agama, budaya dan bangsa. Dalam bahasa Arab, tamadun boleh dimaksudkan madana, iaitu artinya membuka bandar atau memperhaluskan budi pekerti. Menurut Arnold Toynbee, beliau mengatakan tamadun ialah suatu kehidupan yang unggul yang dipadukan oleh sistem perundangan, agama, politik dan pentadbiran yang menjamin kemajuan dan keselamatan masyarakat. Tamadun yang saya pilih untuk dari tita saya ialah tamadun Cina. Pertama sekali, tamadun Cina dia bermula di lembah Sungai Huanghe ataupun dikenali sebagai Sungai Kuning. Maharaja pertama yang dikenali di dalam tamadun Cina adalah Maharaja Huangdi. Pencapaian beliau adalah seperti berikut: pembinaan tembok besar, menyatu padukan 7 negara menjadi China, dan beliaulah yang bertanggungjawab membawa peralihan dari zaman Neolitik pada zaman Gangsa. Sumbangan tamadun Cina kepada tamadun lain ada dalam bidang pertanian adalah alatnya seperti kereta sorong beroda, cangkul, tajak. Bidang sains dan teknologi, dalam bidang sains dan teknologi pula, tamadun Cina telah menyumbangkan kalender, sistem perpuluhan dan penghasilan kertas. Terdapat beberapa agama yang dapat ditemui dalam tamadun Cina. Agama-agama yang ada adalah agama yang bercampur dengan kepercayaan tradisi dan adat, dan ini menyebabkan agama yang wujud berdasarkan ajaran falsafah yang berbagai seperti Confucianism, Taoism, Moism, dan legalism. Agama dunia yang masuk ke dalam tamadun Cina adalah Buddha dan Islam, tapi hanya agama Buddha yang menyerap ciri-ciri kecinaan yang menyebabkan agama ini dianggap sebagai Buddhism Cina oleh ahli arkeologi. Budaya dan kesenian yang ada di dalam tamadun Cina telah diamalkan dan telah diturunkan secara turun-temurun dan masih dikekalkan sehingga sekarang. Salah satu contohnya ialah perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan ini dianggap sebagai simbol titik permulaan yang baru dalam kehidupan dan nasib masyarakat Cina. 15 hari selepas perayaan ini, mereka akan adakan perayaan satu lagi, iaitu perayaan Cap Gomeh sebagai penutupan perayaan Tahun Baru Cina. Kita perlukan bahan seperti berus, dakwat, kertas, dan kadang-kadang juga masyarakat Cina akan menggunakan sutera untuk bertuliskan kaligrafi tersebut. Selain dari kesenian kaligrafi, kesenian dari seni pembinaan yang ada dalam tamadun Cina adalah tembok besar Cina, which is the Great Wall of China. Tembok ini sebenarnya dibina atas tujuan sebagai tembok pertahanan dari musuh-musuh tamadun Cina. Ia merupakan pembinaan yang terpaling lama di dunia. Dia juga telah dijadikan tapak UNESCO pada tahun 1987.
Nilai peradaban yang terakhir yang saya ingin membentangkan ialah bahasa dan sistem tulisan. Terdapat banyak dialek, iaitu Hokkien, Hakka, Hainan dan sebagainya. Walaupun begitu, sistem penulisan mereka hanya ada satu, yaitu sistem penulisan ideogram dan bernamanya Hanzi. Hanzi ini dia lebih kepada kaedah lambang penggambar, lambing petunjuk fikiran, gabungan bentuk bunyi, dan Juanju dan Jiaqi, yaitu kaedah yang boleh memperluaskan erti dan penggunaan huruf Cina. Sistem tulisan ini juga digunakan oleh negara lain, yaitu seperti Korea, Jepun, dan negara lain yang ada di Asia. Walaupun mereka ada bahasa dan sistem tulisan mereka sendiri, evolusi sesebuah tamadun adalah sesuatu yang patut diambil tahu, kerana sumbangan dari tamadun itu boleh digunakan dalam tamadun sendiri. Apabila kita menggunakan sumbangan tersebut, kita juga boleh mengenal pasti kelebihan dan kekurangan tamadun tersebut, dan kita boleh mengaplikasikan kepada tamadun kita sendiri. Dan kita juga boleh menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan mereka kepada dunia, kerana tanpa sumbangan mereka, tanpa sumbangan tamadun lain, dunia kita tak akan menjadi dunia yang kita ada sekarang tanpa sumbangan tamadun dunia lain. Sekian, terima kasih.